Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita berjumpa lagi dalam subjek ibadah tahun 5 Bukhari dan Muslim. Tajuk kali ini ialah Haji dan Umrah. Kita buat bahagian 1 ya. Okay, untuk kelas Ustaz Muhammad dan Ustazah Aida. Mula-mula kita lihat pengertian haji. Apa itu haji? Okay. Haji dari sudut syarak ialah menziarahi atau mengunjungi Baitullah Al-Haram dalam bulan tertentu untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Okay? Ibadah haji ni adalah salah satu daripada rukun Islam yang menjadi kewajipan ke atas setiap umat Islam yang berkemampuan dan cukup syarat sekali seumur hidup. Apa pula hukum haji? Hukum haji adalah fardu ke atas lelaki dan wanita sekali seumur hidup. Tapi walau bagaimanapun, hanya mereka yang berkemampuan sahaja wajib mengerjakan ibadah ini. Okay? Dan haji ni, ibadah haji mula difardukan pada tahun ke-6 Hijrah. Rasulullah tunaikan haji ni hanya sekali, iaitu Haji Wida pada tahun 10 Hijrah. Dalil Al-Quran untuk haji kita dapat lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 97, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, Allah mewajibkan manusia mengerjakan haji dengan mengunjungi Baitullah kepada sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Manakala dalil hadis pula, Nabi bersabda yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya telah difardukan kepadamu haji. Oleh itu, berhajilah. Kemudian, seorang lelaki berdiri dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah ia wajib dilakukan setiap tahun? Rasulullah diam sampai pertanyaan tersebut diulang 3 kali. Kemudian baginda bersabda, kalau aku jawab ya, maka wajib dan kamu sekalian tidak akan mampu melaksanakannya. Sekarang kita lihat pula syarat wajib haji. Syarat wajib haji ada berapa? Ada 5. Jadi kita lihat satu persatu. Pertama sekali ialah Islam. Okay? Ibadah haji hanya diwajibkan untuk orang Islam. Yang kedua, baligh. Kanak-kanak tidak diwajibkan untuk mengerjakan haji. Yang ketiga, berakal. Tak wajib bagi orang gila untuk mengerjakan haji. Kalau dikerjakan juga, haji tersebut adalah tidak sah. Yang keempat, merdeka. Hamba abdi tidak diwajibkan untuk menunaikan haji. Yang kelima, berkemampuan. Ertinya, mampu menyediakan tambang pergi dan balik, memiliki nafkah kepada keluarga di tanah air sepanjang haji, sihat fizikal dan mental, tempoh masa yang cukup untuk sempurnakan haji. Okay, kemudian kita ada syarat khas untuk wanita, iaitu untuk wanita adalah seperti mendapat izin daripada suami atau wali dan ditemani suami, mahram ataupun 3 wanita lain. Okay, itu adalah syarat khas untuk wanita. Macam mana pula cara untuk mengerjakan haji? Okay, seseorang yang mengerjakan haji boleh memilih salah satu daripada 3 cara untuk menyempurnakan haji. Yang pertama, haji ifrad. Haji ifrad ni umrah dikerjakan selepas haji dan tidak dikenakan dam. Dam ni apa? Dam ni adalah denda. Okay? Haji ifrad ni lebih afdal berbanding haji jenis-jenis haji yang lain. Okay? Yang kedua,
haji tamattu'. Umrah dikerjakan sebelum haji dan dikenakan dam. Haji tamattu' lebih sempurna sebab dilakukan berasingan dan tak tergesa-gesa. Yang terakhir ialah haji qiran. Haji qiran ni umrah dikerjakan bersama haji dan dikenakan dam. Haji qiran menjimatkan masa sebab umrah dengan haji ini dilakukan serentak. Rukun haji. Apa itu rukun haji? Rukun haji adalah perkara yang wajib dilakukan. Kalau tertinggal salah satu rukun, maka haji itu tak sah dan wajib diulang pada tahun berikutnya. Okay, rukun haji ada berapa? Rukun haji ada 6. Sekarang kita lihat apa 6 rukun haji itu. Yang pertama ialah niat ihram, iaitu berniat mengerjakan haji atau umrah dan memakai pakaian ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah, iaitu berada di padang Arafah mulai waktu zuhur pada 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf keliling Kaabah, iaitu mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali pusingan dengan dimulai dari garisan di Hajarul Aswad. Rukun haji yang keempat ialah sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, iaitu berlari anak di antara dua bukit tersebut sebanyak 7 kali. Rukun yang kelima ialah tahallul, iaitu bercukur atau bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Dan yang terakhir sekali, yang keenam, ialah tertib, iaitu rukun di atas, semua rukun tadi hendaklah dilaksanakan mengikut urutan. Sekarang kita lihat pula wajib haji. Apa itu wajib haji? Wajib haji ialah amalan yang wajib dilakukan sepanjang mengerjakan haji. Wajib haji ini tak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Kalau ditinggalkan, maka perlu dikenakan dam. Okey. Wajib haji ni ada 6 perkara. Apa dia perkara-perkara tu? Kita lihat satu persatu. Yang pertama, memakai pakaian dan ihram di miqat. Okay, miqat ni apa? Miqat adalah sempadan masa dan tempat bagi jemaah haji untuk memulakan niat ihram. Okay, jemaah haji ni wajib berniat mengerjakan haji atau umrah di miqat yang ditentukan. Ada 2 jenis miqat, iaitu miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani ialah ketentuan masa. Okay, bagi haji, miqat zamani bermula dari bulan Syawal hingga subuh 10 Zulhijjah. Miqat makani pula ialah ketentuan tempat. Okay, miqat makani bagi penduduk Malaysia yang mengerjakan haji ialah Yalamlam. Okay. Kemudian yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Muzdalifah ialah satu tempat yang jaraknya 8 km daripada Arafah. Muzdalifah terletak antara Arafah dengan Mina. Jemaah perlu berada di Muzdalifah selepas waktu wukuf di Arafah. Dan yang ketiga, melontar Jamratul Aqabah. Sesudah bermalam dekat Muzdalifah, hendaklah menuju ke Mina lebih kurang 7 km dari Muzdalifah dan 8 km dari Masjidil Haram Mekah untuk melontar Jamratul Aqabah. Waktu melontar bermula dari tengah malam 10 Zulhijjah sampai terbit matahari 13 Zulhijjah. Yang seterusnya ialah bermalam di Mina. Tiap-tiap jemaah haji wajib bermalam di Mina pada malam 2 Tashrik, iaitu malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi tempoh bermalam di Mina adalah sepenuh malam atau berada lebih dari separuh malam pada malam-malam tersebut. Okey, dan seterusnya melontar ketiga-tiga jamrah. Pada hari-hari Tashrik, diwajibkan pula untuk melontar ketiga-tiga jamrah, iaitu Jamratul Ula, Jamratul Wusta dan Jamratul Aqabah. Melontar ini dikaitkan dengan perbuatan Nabi Ibrahim mengusir syaitan. Okey, syarat melontar. Syarat melontar yang pertama, hendaklah melontar 7 kali pada tiap-tiap jamrah. Okey, kemudian melontar dengan tertib bermula dari Jamratul Ula,
kepada Jamratul Wusta dan akhir sekali Jamratul Aqabah. Dan hendaklah melontar dengan batu kerikil. Okey, jemaah tak boleh melontar ketiga-tiga jamrah bagi hari ke-13. Melainkan sesudah melontar ketiga-tiga jamrah bagi hari ke-12. Okey. Dan yang terakhir sekali, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang semasa ihram. Jemaah haji hendaklah tinggalkan larangan semasa ihram. Kalau dilakukan juga, haji mereka tetap sah. Tapi mereka akan dikenakan dam. Okey. Ada banyak perkara sunnah haji. Perkara-perkara ni digalakkan untuk dilakukan. Kalau salah satu daripada perkara ini ditinggalkan, dia tak akan menjejaskan haji dan tak perlu membayar dam. Okey, antaranya ialah mandi ketika hendak berniat ihram di miqat. Kemudian, solat 2 rakaat sebelum berniat ihram. Memakai pakaian ihram warna putih. Memotong kuku sebelum ihram. Dan bercukur kepala bagi lelaki. Untuk larangan semasa ihram, larangan-larangan ini jika dilakukan dengan sengaja atau tidak akan dikenakan denda, iaitu bayaran dam. Apa larangan-larangan semasa ihram? Antaranya ialah menutup muka bagi wanita, memakai sarung tangan, memakai bau-bauan pada badan atau pakaian, memotong kuku, memburu binatang buruan yang halal dimakan, bersetubuh, bernikah atau mewalikan akad nikah, memakai minyak rambut di kepala atau janggut, memotong, menebang atau mencabut pokok atau tumbuhan di tanah haram, melakukan perkara yang menaikkan nafsu syahwat, memakai pakaian berjahit bagi lelaki, menutup kepala bagi lelaki. Setakat ini dulu untuk bahagian 1 bagi tajuk Haji dan Umrah. Okey. Sekian, selamat mengulang kaji untuk semua dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.